Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua warga Sericu tahun 4. Kelas saya sejarah tahun 4. Baik, daripada rentetan daripada bab yang lepas, kita nak belajar tentang sejarah tempat tinggal masing-masing, apa yang perlu dia ada. Jadi kita teruskan kepada bab yang seterusnya, iaitu bab zaman air batu. Sebelum kita pergi seterusnya dan seterusnya bab akan datang, kita kena kenal dulu di dunia ini macam mana, asal usul sejarahnya. Baik, yang dikatakan zaman air batu ni, okay, ini sejarah tahun 4 untuk dulu kelas. Baik, proses secara ringkas sebab kalau ni saya tak ada masa untuk secara panjang, kita ada masa sedikit saja. Secara kesimpulan, saya nak simpulkan bab ni, secara keseluruhan bab ni nak terangkan tentang apa sebenarnya. Bab ni sebenarnya nak terangkan tentang pada awak semua tentang bagaimana bumi kita berasal dulu bagaimana, pada asal pernah betul ke terjadi ni. Benda ni banyak persoalan sebenarnya. Saya tak boleh nak jawab dekat sini sebab persoalan ni akan dijawab dalam kelas nanti. InsyaAllah kelas berdepan tu kita akan jawab benda ni. Pada asal kita, bumi kita dalam keadaan sejuk ni, proses ni sejuk, maksud kata diliputi oleh ais. Ais tu ais sejuk, salji, ais. Maksudnya beku lah katakan bumi ni. Pada tahun bila tu? 2 hingga 3 juta tahun lepas. Okey. Dan lepas bulan ni. Saya buat secara ringkas dulu. Tu proses pada awal-awal. Bumi kita diseliputi, dipenuhi oleh sejuk, cuaca yang sejuk dan salji ketika itu suhu sangat rendah, sangat rendah. Maksudnya apa rendah? Salji yang mana sejuk sangat, maksudnya beku. Maksudnya ketika tu daratan, lautan mana lautan mana beku. Bila beku orang boleh berlari, orang boleh main tintin kat situ, orang boleh main acik kejar, orang boleh itu. Maksudnya dah darat. Okey. Kemudian air batu ni tutup bumi semua ni. Jadi kalau orang tengok, orang lompat ke atas, maksud bumi ni putih, maksud dikatakan begitu. Okey. Dan di akhir sekali barulah ketika itu cuaca telah berubah. 1000 tahun selepas itu cuaca pun berubah dan mengakhiri zaman air batu ni, iaitu cuaca semakin meningkat. Okey, cuaca semakin meningkat, maksudnya panas, kejadian tu panas. Dia begini, kalau dari segi sains begini ya. Itu dia bumi, kita ada atmosfer, maksudnya lapisan. Awak tahu payung, pernah tengok payung? Payung tu lindungi apa sebenarnya? Lindungi cahaya matahari itu. Apa, daripada kita kena matahari, daripada kita kena hujan, betul? Dia menapis. Tapisan. Begitu dekat bumi kita ada atmosfera. Dari segi sains, atmosfera kita ada berlapis-lapis atmosfera, yang mana cuaca ketika tu matahari, kalau nak katakan sekarang dengan dulu sama ke jarak. Contohnya jarak saya dengan awak, saya dengan video contohnya, jarak dia sama. Benda tu takkan berubah sampai hari zaman. Tetapi kenapa matahari dia dekat kiamat nanti, kenapa makin panas? Ini jawapan dia. Di antara dia bisa desain ialah atmosfera tadi. Lapisan tadi, bumi kita ada lapisan. Cahaya matahari tembus ke atmosfera ni, dia tapis. Sedikit saja yang datang ke bumi, yang datang terperkat bumi. Lapisan ni. Okey? Sebab itu dulu lapisan ni sangat tebal. Lapisan atmosfera ni sangat tebal, menyebabkan kita dalam keadaan cuaca yang sejuk. Baik. Bagaimana pula 1000 tahun, 10,000 tahun lepas tu? Yang saya katakan suhu meningkat ni. Apabila atmosfera semakin lama semakin terhakis. Sebab apa nanti saya akan beritahu kenapa dia terhakis dan terhakis. Menyebabkan bila terhakis, cahaya matahari akan turun ke bumi ni, ke lapisan bumi ni terlalu banyak, menyebabkan kita panas. Semakin hari semakin panas, semakin panas, menyebabkan perubahan cuaca, perubahan suhu daripada sejuk kepada panas. Sebab apa tadi saya cakap? Adanya atmosfera, lapisan yang telah menghalang ataupun Allah memberikan
tapisan kepada kita untuk mendapat cahaya yang mencukupi untuk kehidupan kita. Kalau mendapat cahaya matahari yang terlebih, kita akan mendatangkan kesihatan yang sakit. Kulit akan rasa panas sangat, akan rasa penyakit kulit akan bermula, dan macam-macam sakit kepala dan pelbagai penyakit. Hendak katakan daripada pada awal dia cakap sejuk, kita sejuk dasar, kemudian kita suhu kita sejuk, kemudian kita jadi panas sebab atmosfer ni. Bila dah panas tadi menyebabkan pada asalnya kita sejuk. Okey, ni bumi. Ini bulat contoh. Okey. Ni contohlah awak bayangkan ni bumi. Okey, walaupun tak bulat. Bumi, okey. Bukan spiral, contohnya spiral bulat. Ketika ni ini mata bumi diselaput dengan salji. Sangat sejuk. Bila cahaya matahari sangat panas, semakin menembusi, dia akan mencairkan ais tadi, menyebabkan kesan dia apa? Ini dari saya beritahu, dua kesan yang nyata, iaitu terwujudnya, iaitu benua-benua dan juga lautan di dunia ini. Sebab apa tadi? Ini tadi bumi dia selupi dengan salji, matahari datang, cahaya matahari, dan menyebabkan glasier. Ini istilah dia. Glasier ni iaitu himpunan salji-salji tadi di bukit-bukit, di daratan himpunan tadi. Bila kena cahaya matahari dia akan mencair. Bila mencair dia akan bergeser, dia akan turun. Ini bukit. Bila salji, tumpukan salji ni dia akan bergeser, akan keluar. Itulah dipanggil glasier. Pergerakan glasier ni maksudnya pergerakan salji ni. Sebab apa? Suhu tadi dah lain. Pada asal sejuk, tiba-tiba jadi panas, sejuk. Bila dia panas, dia akan cair lah. Ais akan cair, keluar mungkin, menyebabkan dahulu kalanya bumi kita dipenuhi dengan daratan, darat semua sebab salji. Tiba-tiba bila dia cair, barulah terbentuknya lautan yang sangat luas, yang banyak, dan juga daratan yang berbeza. Baru pecah, ini ada darat, yang ini ada lautan. Itu yang wujudnya benua dan juga lautan. Benua ni apa, anak-anak? Benua ni adalah gabungan negara-negara sekitar kita gabung, mana daratan yang ada negara tersendirinya digabungkan menjadilah benua. Okey. Contoh kata kelas kita di sekolah kita ada kelas kelas. Contoh kata 7. Gabungan 7 ni menjadilah satu sekolah dipanggil Sekolah Rendah Islam Jaya. Begitu benua. Gabungan negara-negara tadi semua menjadilah satu benua. Kita terdapat dekat dunia ni yang tercatatnya adalah 7 benua di dunia. Apa benuanya? Yang pertama iaitu benua Amerika Utara. Contoh negeri, saya bagi 2 contoh negeri sebab saya akan bagi soalan nanti tentang benua ni. Contohnya benua Amerika Utara seperti Amerika Selatan, Mexico contoh. Okey. Amerika yang kedua, mula benua Amerika Utara, kemudian benua Amerika Selatan. Contoh negara saya bagi iaitu Brazil. Awak suka negara Brazil kan? Brazil. Okey. Brazil contoh sebagai negara. Apa lagi? Lepas ni saya akan bagi latihan untuk awak. Dan juga benua yang ketiga, benua Eropah. Benua Eropah lagi banyak negara-negaranya ada sampai sehingga sekarang. Contoh Eropah, negara Eropah seperti Perancis, seperti Rusia. Okey. Dan seterusnya, awak kena cari nanti soalan ni. Dan Afrika. Keempat, benua Afrika. Banyak negara-negara kat Afrika. Jangan awak ingat Afrika tu yang berkulit hitam tu je. Bukan. Afrika banyak negara yang termasuk sekali tu. Salah satu contohnya di benua Afrika tu sendiri juga di benua Afrika. Dan seterusnya yang kelima, benua Asia. Ni dah paling banyak benua pada 7 benua ni. Benua paling terbesar sekali adalah benua Asia. Sebab apa? Ratusan negara dekat situ. Salah satu negara saya bagi benua Asia ni, negara kita Malaysia adalah benua Asia. Indonesia, China, Jepun, benua Asia. Kemudian yang keenam, benua Oceania. Okey. Negara apa? Kena cari. Saya bagi satu lah.
negara. Australia tu benua Australia. Dan yang terakhir, yang ketujuh ialah benua Antartika, benua yang paling sejuk dekat dunia sehingga hari ini. Okey, negara apa yang terlibat yang ada di situ? Itu latihan awak untuk minggu ni, untuk latihan untuk kelas ini. Dan terwujudnya hasil daripada glasier pergerakan ais batu tadi, sebabkan cahaya matahari, perubahan suhu tadi menyebabkan terbentuknya lautan-lautan terbesar. Sebab pada asalnya saya cakap bumi saji penuh jadi daratan, tiba-tiba cahaya matahari, perubahan suhu menyebabkan glasier bergerak, menyebabkan terbentuknya benua-benua, daratan-daratan. Benua ni daratan-daratan dan juga lautan-lautan. Jadi laut banyaklah. Apa di antara laut ni? Ada 7 jenis laut dekat dunia sekarang, iaitu Lautan Pasifik Utara, Lautan Pasifik Selatan, Lautan Atlantik Utara, Lautan Atlantik Selatan, Lautan Hindi. Ini sering kita dengar Lautan Hindi. Lautan Arktik, dan yang terakhir Lautan Antartika. Okey, inilah kejadian apabila perubahan suhu berlaku di zaman air batu. Okey, saya ulang balik. Kita akan belajar dalam unit 5 secara rompak, iaitu bab zaman air batu. Proses dia macam mana saya cakap? Pada asal kita saji sebab terlampau sejuk, suhu ketika itu sangat sejuk dan menyebabkan kita jadi daratan. Tapi selepas itu perubahan suhu kita daripada sejuk pergi ke panas, matahari menembusi atmosfera tadi, menyebabkan kita cair, glasier cair, menyebabkan kesannya terbentuklah, terwujudnya benua-benua, 7 benua yang saya cakap tadi dan 7 lautan yang saya cakap tadi. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ni perlulah memelihara, memelihara alam sekitar kita. Agar apa? Agar kita terlindung daripada macam-macam halangan untuk di dunia ini. Contoh, jika kita membiarkan alam sekitar kita terjejas, menyebabkan bumi kita, suhu kita akan meningkat menjadi lebih panas. Atmosfera yang sains yang cakap tadi, atmosfera tadi, lapisan-lapisan tadi yang menghalang cahaya matahari tadi akan terhapus sedikit demi sedikit. Sebab itulah saya katakan perlunya kita menjaga alam sekitar. Bagaimana cikgu? Salah satu dia kita semula barang-barang, contohnya barang sampah, kertas kita main buang. Apa lagi, botol balik orang, apa lagi, benda besi buang sana. Apa salahnya awak ambil, longgokkan setempat. Sebab apa? Contohnya kertas, kita boleh kumpulkan semua kertas, kita guna kembali kertas, kita kitarkan semula, gunakan kembali, tidak membuang rata-rata. Bila kita buang rata-rata ke bumi, sampah penuh, menyebabkan kita tertindas dengan pelbagai penyakit. Itu pertama. Okey. Kedua, kita perlulah tanam kembali pokok-pokok. Sebab semakin hari orang semakin menghapuskan pokok-pokok, mengejar duit tu. Tebang pokok ni, kita tebang. Untuk apa? Untuk buat meja lah, untuk buat rumah lah, untuk buat rak lah. Bila pokok tu satu persatu dilupuskan, tiada lagi dari segi sangat, tiada lagi kita ingin dapat udara, tidak dapat oksigen lagi dah. Okay, oksigen tak ada sebab pokok sifat dia pada asal memang dia berinteraksi dengan manusia yang hidup dan juga haiwan yang hidup. Dia akan memberikan kita beri, dia beri. Itulah pilihan Allah jadikan makhluk-makhluk ini hidup. Jadi kita perlukan tanam pokok semula. Sebab kita dah hapuskan pokok, kita kena tanam kembali. Kita tanam untuk menghijaukan di muka bumi ini. Kalau awak tak nak kesan yang buruk di bumi ini. Dan yang seterusnya, kita perlulah jaga kebersihan. Di mana awak berada, tak kira di kampung ke, di bandar ke, di hujung dunia sekalipun, di awal dunia ke, di tengah dunia ke, di tengah-tengah dunia pun, awak perlu menjaga
kebersihan. Jaga kebersihan macam mana? Awak pun tahu bagaimana nak menjaga kebersihan dari semua segi. Saya rasa cukup sekadar ini pada hari ini untuk buat ini. Saya simpulkan sedikit saya cuma ialah proses bagaimana betul air batu itu wujud di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Segala yang salah terutama diri saya sendiri harap dimaafkan. Yang benar datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.